سيدنا الشيخ عبد الله الحرري الحبشي وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات على نية الفتوح والتيسير والفهم في الدين والفقه في الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi saya sehari minta Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita membetulkan niat kita, pertemuan kita ikhlas untuk berada dalam hadis ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sifat-sifat ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkata Al-Imam Ahmad Rifai qaddasallahu sirrah, barakatul abdu fil waqti alladhi yataqarrab bihi ila Allah. Berkat satu orang hamba bila mana berada dalam satu waktu. Jadi nak menilai waktu dia adalah waktu yang diberkati 24 jam, maka dia nilai, dia bahagikan dalam masa 24 jam di manakah masa dekat diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu adalah waktu yang paling barakah. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Sayyidina Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala berkatkan pertemuan kita pada hari ini dan membuka pada kita futuh dan kepahaman kepada agama yang sebenar. Di segala Allah Subhanahu wa taala baginda hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri turut berlaku penambahan, turut berlaku pemalsuan. Atas tujuan apa? Atas tujuan untuk merosakkan agama Islam. Maka menyebab orang hari ini bila dengar Islam yang teruk, dengar Islam yang seakan-akan bukan Islam yang sebenar. Kenapa hari ini ramai orang yang pakai pakaian Islam, pakai pakaian tasawuf, pakai pakaian sufi, tapi menjaja perkara-perkara yang bukan ada kebenaran padanya, menyebarkan fitnah-fitnah. Jadi ini bukan landasan sebenar, bukan landasan orang sufi, bukan landasan orang faqih, bukan landasan satu orang penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita terus dengan perbahasan kita. Bismillah. Bismillah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa yanfa'una bi'ulumihi wa yu'alli darajatina bidarajatih. Hal yashtaritu lidukhuli fi dinil Islam lafzan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di soalan yang kita nak bahaskan, kalau kata sebelum tu kitab ada 3 lagi. Jadi kalau kata ada yang nak, bolehlah. 2 ada satu di belakang tu. Jadi soalannya, jadi adakah disyaratkan untuk memeluk Islam, untuk menggelar satu orang itu adalah Muslim, dia perlu melafazkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadatin. La yushtaritu hadzal lafaz bi'ainihi, bal law qala lafzan yu'ti ma'nahu ka'anna qala la ilaha illallah aw la rabba illallah Muhammadun Nabiyullah kafa lidukhuli fil Islam. Walakin lafza ashhadu afdalu min ghairihi lianna ma'naha al-lughawi yatadammanu al-ilma wal-i'tiqada wal-i'tirafa fafiha min ta'kidil ma'na ma laysa fi ghairiha. Jadi soalan yang ditanya iaitu adakah disyaratkan, adakah dilazimi bagi orang untuk memperkenalkan diri sebagai satu orang Muslim mengucap kalimah syahadatain, iaitu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Fadilatul Syekh meneruskan perbahasan mengatakan
tak disyaratkan untuk mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi'aini. Benda ni kena maklum. Maksud tak disyaratkan adalah mengucap kalimah lam alif anzah bari bawah ilaha illallah, tak disyaratkan secara ain. Tapi cukup sekadar orang kata tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Cukup tak cukup? Cukup. Maknanya anda kata orang lain tak mampu nak menyebut kalimah ilah, maka dia menyebut la rabb, tiada Tuhan illallah melainkan Allah. Cukup tak? Cukup. Cuma lafaz asyhadu padanya itu terkandung padanya 3 perkara, iaitu menunjukkan dia lebih afdal disebut seandainya mampu. Kenapa padanya itu ada al-i'tiqad, iaitu keyakinan, wal-i'tiraf, dan al-i'tiqad wal-i'tiraf wal-a'lamu, iaitu a'taqidu wa a'tarifu wa a'lamu. Sesungguhnya aku beriktikad, aku memahami apa yang aku sebut, wa a'lamu wa a'tarifu, dan aku mengiktiraf diri aku dengan kalimatin yang disebutkan ini. Maka tak disyaratkan. Jadi bagaimana untuk menentukan satu orang Islam? Maka nak menentukan keislaman satu orang, bagi orang kafir, Imam Nawawi sebut tidak diterima la yahkum annahu bil Islam illa bi syahadatin. Ini Imam Nawawi sebut dalam syarahnya dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi kata tak boleh kita nak menghukum seorang itu Islam walaupun dia baik, walaupun dia buat amal baik lebih daripada orang Islam, walaupun dia sedekah jariah, walaupun orang keluar zakat, dia pun keluarkan zakat. Macam kita sebut perbahasan yang lepas, contohnya Nelson Mandela. Ramai yang nak tarahum kepada dia, mengatakan perbuatan amal dia itu adalah amal seorang Islam. Tak boleh. Bahkan Imam Nawawi sebut dalam syarah hadis dalam Sahih Muslim, kata la yahkum annahul minal muslim, tidak kita hukum dia adalah daripada orang Islam illa binutqi, kecuali dengan dia sebut syahadatin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita orang Islam ni lahir-lahir kita mengucap. Mengucap tak mengucap? Sebab syarat nak diterima ibadah adalah dengan mengucap kalimah syahadah. Bila kita mengucap? Masa kecil kita mengucap ya Rasulullah. Maka kita cukup orang Islam ini mereka mengucapkan kalimah syahadah dalam solat mereka. Maka mereka orang Islam ni memperbaharui syahadah mereka dalam solat. Itu yang kata Nabi SAW, jadidu imanakum. Jadi ketika mana para sahabat bersama dengan Sayyidina Rasul, maka Nabi kata jadidu imanakum, perbarui iman kamu. Dengan cara apa? Biqauli la ilaha illallah, dengan perbanyakkan menyebut la ilaha illallah. Kenapa ketika itu Nabi tak sebut jadidu imanakum, perbarui iman kalian, biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Sedangkan syarat untuk menentukan keislaman seorang adalah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu orang sebut, ya aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, tapi dia tak mengiktiraf baginda Nabi sebagai Rasul. Islam ke tidak Islam? Tak jatuh Islam. Maka kenapa Nabi dalam hadis tersebut Nabi kata jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah? Nabi tak sebut jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah wa anni Rasulullah ataupun Muhammadur Rasulullah. Sebab pada ketika itu mereka para sahabat, mereka meyakini dan mengiktiraf baginda Nabi adalah Rasul. Maka bila mana dia menjadikan iman dia la ilaha, dia mengikut perintah Nabi la ilaha illallah, bila mana kita ikut satu perintah ketua, maksudnya kita mengiktiraf dia adalah ketua. Bila mana kita dengar perintah Nabi, maksud dia mengiktiraf itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uzkur ad-dalila ala wujudillah. Adik, sekarang kita sebut bila mana kita dah, jadi sebelum tu, jadi adakah cukup sekadar kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka cukup islaman kita? Cukup, tetapi tak sempurna. La yakmilu al-Islam, tidak sempurna al-Islam. Hatta satu orang Muslim yang lahir-lahir Muslim, IC dia Muslim, ataupun orang kafir dia mengucap kalimah syahadah, adakah Islam? Ya, dia Islam, tapi tak sempurna keislaman dia selagi mana dia tak ada wajibat wa ijtinab al-munkarat wa nahiyat, benda yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Maka kat sini kita sebut
perkara pertama, ala kulihal, sehingga Imam Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, tidak diterima ibadah seseorang melainkan setelah dia mengenali Tuhan. Mana Imam Ghazali sebut? Mana Imam Ghazali dapat kalimah ni? Kalam ni Imam Ghazali ambil daripada mana? Berdasarkan hadis Nabi. Datang Sayyidina Jibril alaihi salatu wasallam menjumpai satu orang lelaki dari riwayat Sayyidina Umar dalam hadis kedua dalam Arba'in Nawawi. Syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safar. Yang pertama sekali dia ajar. Akhir sekali, di hujung sekali kata baginda Nabi kepada sahabat, kepada Umar, atadri man Manisail, ada kau tahu siapa yang datang? Manisail, kau tahu tak? Allah wa rasuluhu alam. Ini adab antara para sahabat dengan baginda Nabi, iaitu Allah wa rasuluhu a'lam. Bahkan kisah, banyak kisah bila mana sahabat dengan sahabat pun, berapa kaki binatang yang kau tunggang? Maklum tak binatang kita tunggang kaki berapa? Maklum 4. Dia turun daripada tunggangan dikira 1, 2, 3, 4. 4. Sebab apa? Dia takut. Kenapa? Para sahabat keimanan dan keyakinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semua perkara Allah mampu lakukan. Kita maklum dengan 4, tiba-tiba kata, soalan senang, kaki ompek kaki binatang kambing ni. Bila turun daripada mana ada orang tunggang kambing. Bila turun daripada unta, tengok kaki unta tu 6. Mustahil tak? Tak mustahil. Harus. Sebab ini perkara mungkinat. Perkara mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab keyakinan, keimanan mereka pada perkara ini, itu yang mereka sering bila mana ditanya Allah wa rasuluhu a'lam, ditanya dia turun kejap kira dia buat apa tadi. Jadi itu antara. Jadi ada wajibat wajtinab al-munkarat, iaitu meninggalkan perkara mungkar, maka barulah. Jadi al-iman, yang pertama anil iman, yang kedua akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Barulah masuk perbahasan fiqh, hukum ahkam zahirah, hukum ahkam bahagian luar, solat, wuduk, puasa. Dan yang ketiga barulah al-ihsan, iaitu tasawuf. Jadi soalan yang seterusnya, uzkur dalil ala wujudillah, itu sebut dalil bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu mawjudun la syak fi wujudihi. Qala ta'ala afillahi syak, surah Ibrahim. Ay la syak fi wujudihi, wa hadzal alam dalilu ala wujudillahi tabaraka wa ta'ala, li'annahu la yasih fil aqli wujudi fi'li ma min ghairi fa'il, kama la yasih wujudin nasakh wa kitabah min ghairi nasikhan wa katiban. فهذا العالم لا بد له من خالق من باب أولى وهو الله تعالى. Jadi apakah bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi al-Imam, banyak kitab-kitab akidah yang lain, tapi antaranya al-Imam Ibrahim Al-Baijuri, al-Imam Muhammad Ibrahim Al-Baijuri Asy-Syafi'i, yang mensyarahkan Kifayatul Awam, yang ditulis oleh al-Imam Al-Faddali, Al-Imam Faddali, Kifayatul Awam, disyarahkan oleh Al-Imam Baijuri dengan nama yang baru, Hasyiah Al-Baijuri ala Syarh Kifayatul Awam. Jadi dia sebut dalil mengenal Allah Subhanahu Wa Taala ada dua. Dalil yang pertama dalil tafsili, dan yang dalil yang kedua dalil ijmali. Jadi dalil tafsili ni, dalil bila kata apa bukti Allah wujud, kena datangkan dengan dalil. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bukti Allah wujud. Yudabbirus samawati wal ard, yang mentadbirkan langit dan bumi. Hadis Nabi, itu dalil tafsir yang perlu ada perincian-perincian yang mendalam. Dan yang kedua dalil ijmali, iaitu dalil cukup Allah ada dengan bukti alamnya ada. Maka ulama sebut, adakah wajib pada setiap mukallaf, wajib pada setiap muslim al-mukallaf. Jadi mukallaf tu kita dah bahas dah. Apa itu mukallaf? Baligh, akil. Apa tu? Usulul dakwah. Dan sebagian ulama tambah lagi salamatul khawas, yang mana panca indera dia mesti sempurna sampai dakwah, tapi dia buta. Dia mukallaf ke tak mukallaf? Buta masih mukallaf. Orang buta boleh tak kita ajar solat? Boleh. Pakcik buta je. Okey, ni saya dah arahkan ke kiblat. Cara angkat takbir, kita pegang tangan ni, kita angkatkan sampai. Tapi kalau pokak, kalau pekak, boleh tak boleh?
Saya tak tahulah kalau kata ketika zaman ulama' ni bahas, zaman tu mana ada Walkman kayu. Kan zaman kalau tengok pakcik-pakcik pekat, dia ada satu Walkman dia letak kat telinga kan, baru dia dengar. Jadi Allah Rahmat, kalau kata Walkman tu pun tak ada, tak mampu beli, mahal, orang miskin. Macam kalau kata sampai dakwah pun macam mana nak sampaikan? Dengan syarat pun dia tak faham kau buat apa. Kalau kata dia faham dia daripada kaifiat, tunjuk cara tu sebab dia tak buta, maka dakwah pada dia sampai. Tapi dia pun tak tahu. Nak sebut Allah pun dia pun tak boleh nak sebut sebab dia tak pernah dengar. Kalimah Allah pun dia tak pernah dengar. Tak sampai juga dakwah. Tu bawa pokak dan bisu. Pokak bisu memang out lah, langsung tak boleh. Pekak dan buta tak boleh juga. Buta dan bisu ihtimal boleh sebab dia boleh dengar. Tapi kebiasaannya orang bisu dia akan pekak. Takkan saya nak bahas kimia apa, ilmu sains biologi berkaitan mulut, lidah dengan telinga. Itu jadi sebagian ulama tambah iaitu salamatul hawas. Jadi adakah wajib pada setiap mukallaf mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil yang terperinci? Maka kat situ Al-Imam Muhammad Ibrahim Al-Baijuri Al-Syafi'i dalam kitab Hasyiah Baijuri dia pecahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama, wajib bagi setiap mukallaf dengan wajib kifai. Mana bukan setiap mukallaf, wajib kifai. Dia tak sebut setiap mukallaf. Al-wujubu bil kifai, iaitu wajib fardu kifayah. Seorang buat, lain tak payah. Itu fardu kifayah. Iaitu perlu ada dalam pelajar-pelajar muqtah 1 orang, 2 orang alim, seorang pun mencukupi. 1 orang alim yang mampu dia membahaskan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil tafsili, dalil dia, hadis Nabi, ijma' dia mampu sebut. Kalau tak ada, semua pelajar muqtah, mahasiswa, mahasiswi, transformasi, semua berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sekarang transformasi menuju ke mahasiswa kelas pertama. Ramai orang nak sampai ke kelas pertama dia lupa. Kadang dia lupa. Sehingga kan baru-baru ni pun kita sebut, kalau kita muhasabah lah, bukan kita nak memperkecilkan mana-mana pihak, tapi kalau kita muhasabah, tahu cara kita balik pun kita tak mampu nak sebut lagi. Nak sampai kelas pertama, tapi benda paling asas balik pun kita tahu macam mana nak nilai seorang itu balik ke tak. Ustaz cakap sembang kosong, minggu lepas kita dah tanya. Itu muhasabah kita bersama lah. Dan orang yang tahu pun tanggungjawab dia al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka dia pecah yang pertama wujubul kifai, iaitu wajib ada 1 orang alim, seorang buat, lain tak payah. Itu maksud fardu kifayah. Yang kedua, Al-Imam Muhammad Ibrahim Baijuri kata, Imam Baijuri kata mandub, sunat kepada semua mukallaf, tambah-tambah orang yang ngaji agama. Tapi Ustaz, saya belajar adab. Orang pecah-pecahkan ilmu ni, tu zaman lepas British datang tu baru ilmu tu pecah. Kalau tak tengok, baru meninggal semalam di Madinah 1 orang ulama, Al-Adib Al-Faqih nama dia. Al-Adib, orang yang alim dalam bidang bahasa adab. Al-Faqih, alim dalam fiqh. Al-Usuli, orang yang alim usuluddin. Lepas datang British, baru pecah-pecah ilmu usuluddin, fi usul. Itu yang jadi itu kan. Kalau tanya bab wasiat, kalau tanya bab wasiyah kat orang usuluddin, saya lah. Tanya muamalat maliyah, apa hukum takmin, memang jawapan nak selamat, ana la adri lah. Imam Malik pun kata ana la adri, takkan saya nak lawan Imam Malik kan. Itu jawapan selamat lah. Soalan kedua pun ana la adri, soalan ketiga pun ana la adri. Orang apa pun marah. Katalah Imam Malik ditanya berpuluh-puluh soalan, 3 soalan je jawab, lain la adri. Sesamalah kita dengan Imam Malik. Itu hujah selamatkan diri. Tapi agak-agak Imam Malik itu, ana la adri Imam Malik tu adalah kitab Muwatta'. Yang mana kitab Muwatta' sebelum adanya Sahih Bukhari, ulama kata pun tiada hadis yang sahih melainkan Muwatta'. Lepas datang Sahih Bukhari, apa ulama Muwatta' tu turun ke tangga yang seterusnya. Dan yang ketiga, iaitu wujubul aini, wajib ain, iaitu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil ijmali. Apa bukti Allah ada? Bukti adanya alam.
Ya, baharunya alam ini. Jadi kalau kata baharunya alam ini, itu bahasa istilah-istilah orang ngaji pondok lah tu. Baharunya alam ini akan ia disebutkan. Jadi saya tak berapa nak pondok sangat saya sebut. Adanya alam, maka buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil ijmali. Sebab apa? Mustahil kursi ni terjadi dengan sendiri. Melainkan ada si pembuat kursi. Mustahil ada satu contengan tu, apa orang putih sebut, nothing impossible tu. Mustahil, nothing. Melainkan ada AJK Wisma yang lekatkan benda tu. Ni gambar-gambar ni, mustahil dia melekat dengan sendiri, melainkan ada orang yang melekatkan. Akal kita salim, akal kita terima. Akal kita terima setiap perkara yang ada, pokok-pokok bulat ada ni, kerana ada tangan yang gatal-gatal lekatkan. Akal kita boleh terima. Maka begitu juga mustahil terciptanya alam dengan tak ada sang pencipta. Tapi intahak dekat mana? Sang pencipta. Yang disebut pula adanya sang pencipta. Siapa pula sang pencipta? Ada sang pencipta, maka itu disebut tasasul. Lah kali tak ada Tuhan, cipta. Sebab Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan dan kekal tanpa pengakhiran. Kata hadis Nabi SAW, kana Allah, adanya Allah tanpa sebarang benda yang ada. Tu kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata wallahu mawjud la yashbihul mawjudat. Maka kena ketahui Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini dengan tidak menyerupai sebarang makhluknya yang dicipta. Selain daripada Allah adalah makhluk. Allah khalik, lain daripada Allah, ma siwa Allah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Cawan makhluk, pen makhluk. Bukanlah makhluk itu orang yang boleh bercakap, boleh berjalan-jalan, boleh bergerak-gerak. Kalimah dua, makhluk dan khalik. Kalau kita berfikir makhluk adalah orang yang bergerak-gerak, orang yang bercakap-cakap, orang yang digunakan akal adalah makhluk, binatang adalah makhluk, jin adalah makhluk, tiga perkara ni saja kita sebut. Habis kipas kita nak letak apa? Kalau tak makhluk, khalik. Kalau tak khalik, makhluk. Maka ketahuilah, khalik hanya Allah Subhanahu wa taala, dan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada jamat, nabatan, hayawanat, insan, sayarat, semuanya adalah makhluk. Maka kat sini kita kena faham, bila kita ngaji tauhid, kita kena tahu apa itu tauhid. Maka kata para ulama, ada ulama yang bahaskan Al-Imam Al-Faddali dan Kifayatul Awam, dan dalam kitab Hasyiah Baijuri, dalam kitab Jauharatul Tauhid, mereka menyebut tauhid itu adalah isbatu zat, iaitu kita mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ingat, dalam keadaan kita mengisbatkan Allah Subhanahu wa taala, tufakkiru fi khalqillah wala tufakkiru fi zatillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, afala ta'qilun, apalah kau ni tak berakal, afala tubsirun, kenapa kau tak memahati? Maka kat sini kita sebut isbat zat Allah Subhanahu wa taala dan memfikir tufakkiru fi khalqillah wala tufakkiru fi zatillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ada bumi? Mustahil ada bumi tak ada pencipta. Maka Allah lah pencipta, maha berkuasa. Tapi jangan sekali-kali fikir mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana fikir zat Allah Subhanahu wa taala, gila. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi zalik. Bila mana terlintas bal bibalik, maksud dia bal tu nama lain bagi hati. Hati kolbun, fuadun, bal, basirun, ni nama-nama hati. Jadi kata ulama, mahma tasawwarta bibalik, apa yang terlintas di hati engkau mengenai Tuhan. Mungkin Allah ni duduk, mungkin fallahu khilafi bidzalik, maka Allah khilaf dengan apa yang kau lintaskan dalam hati. Kenapa tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk terbayang, terlintas pun, walaupun sedikit sahaja. Maka kata ulama, tauhid itu apa? Itsbatu zat ghairi musyabihin lidzawat. Tauhid itu isbatu zat, mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa taala ghairu musyabihin lidzawat, iaitu kita mengisbatkan zat Allah Subhanahu wa taala dan keadaan sama kita beriktikad, meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak
sama seperti makhluk-makhluk yang lain, zat-zat yang lain. Wala mu'attalah anis sifat, dan tidaklah mu'attal, iaitu kita menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengkafirkan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ada dua bahagian, Mu'tazilah yang dikafirkan oleh ulama dan Mu'tazilah yang tak dikafirkan ulama. Yang tak dikafirkan oleh ulama, betul lah. Jadi maksud dikafirkan kenapa? Mereka mu'attal, mu'attilun. Maksud mereka menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kata Al-Mu'tazilah humul yurid, ataupun kata dia aradat an yuwahidullah. Mereka berkehendak, mereka berhajat, mereka nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fakafar, jatuh kepada kafir, jatuh kepada kekufuran. Sebab apa? Antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat kalam. Allah ada sifat kalam tak? Ada. Dalil wa kalamallahu Musa taklima. Apa tu kalau bahas nahu digunakan fi'il mutlak, kalimah taklima itu orang Arab tak guna kalimah masdar mutlak, fi'il mutlak, mereka nak mengiyakan. Daraba Muhammad darban. Muhammad memukul dengan betul-betul pukul, bukan kalau ya, itu tak panggil daraba Muhammad darban. Sama juga wa kallamallahu Musa taklima, maka fi'il mutlak kat sini maf'ul mutlak menggunakan kalimah masdar, maka nak mengatakan Allah benar-benar mempunyai sifat kalam. Maka Mu'tazilah kata apa? Ketika mana Allah bercakap dengan Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hijab daripada Sayyidina Musa, telinga Sayyidina Musa, dan memberi pokok bercakap dengan Sayyidina Musa. Pokok yang bercakap dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menafikan itu, kata mereka nak mentauhidkan Allah, tapi mereka jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Maksud tauhid yang kita bahaskan tadi, yang disebut oleh Hasyiah Baijuri, yang disebut dalam Jawharatul Tauhid, at-tauhid isbatu zat. Isbatu zat ghair musyabih lidzawat, dan kadang sama tidak menyerupai mana-mana zat, wala mu'attalah ni sifat, dan tidak mentaktilkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bermaksud tidak menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Imam Jurjani, Imam Jurjani satu orang ulama lughah, ditanya padanya apakah maksud tauhid. Dia ada satu buku, Al-Imam Jurjani, dia ada satu buku nama dia At-Ta'rifat, iaitu buku-buku tentang takrif. Kata dia, maksud tauhid ilmu yabhathu fihi anil isbat al-aqaid ad-diniyah, iaitu ilmu yang membahaskan anil isbat, iaitu mengisbatkan, mengiyakan aqaid ad-diniyah, akidah-akidah, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muktasabah min adillah at-tafsiliyah, iaitu kita mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalil yang tafsili. Itu kata Al-Jurjani. Tapi cukup kita bahas tadi, ada 3 hukumnya. Yang pertama wujubul kifai, kata Al-Imam Muhammad Ibrahim Al-Baijuri, iaitu cukup satu kampung tu ada satu orang alim yang faham Allah Subhanahu, yang kenal Allah Subhanahu taala dengan dalil-dalil tafsili. Dan yang kedua hukumnya mandub, semua orang sunat menghafal dalil-dalil bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga wujubul aini, setiap mukallaf wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ijmali. Maksudnya apa? Adanya satu benda, maka adanya pencipta. Mustahil adanya tulisan melainkan ada penulis. Begitu juga mustahil adanya alam, adanya tumbuhan, adanya diri kita, ada tok moyang kita, melainkan ada satu yang mencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan katanya maujudu bilal kaif wala makan. Benda ni kena maklum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifin, tak ada pada Allah ni kaifiat, wala makan, dan tak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat. Kenapa kata Imam Ahmad Rifai radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah, ghayatul ma'rifah billah al-iqan biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Akhir kepada pertemuan pengenalan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ghayah, iaitu pembelajaran akidah. Ghayah, tujuan kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menafikan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifin wala makan, iaitu tanpa ada pada Allah ni kaifiat.
macam mana cara, tak boleh. Dan tak ada pada Allah Subhanahu wa tak berhajat Allah Subhanahu wa taala pada tempat. Boleh tak kata Allah dekat langit? Langit tempat ke tidak? Tempat. Boleh ke tak boleh? Maklum, keluar daripada kelas, Allah kat mana? Kat langit. Dalam kelas, Allah mana? Allah wujud tanpa tempat. Duduk dengan kawan usrah, semua usrah, semua ahli usrah, daripada nakibat, daripada nakibatun hingga anak buah, semua kata Allah kat langit. Semua kata Allah kat langit. Allah di mana? Allah pun di langit. Ngaji 20 tahun, 30 tahun kata Allah kat langit. Beramal 20 tahun, 30 tahun, lah kali akhirnya lepas juga kata Allah dekat langit. Hasya lillah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada tempat. Jadi Rektor Al-Azhar, Al-Habib Syekh Umar Kamen, Rektor Azhar, dia tulis sebuah kitab untuk menafikan. Ini muasarah, belum bahas mutaqaddimin, belum bahas Imam Ahmad bin Hanbal, belum bahas Al-Imam Ja'far As-Sadiq sebut. Imam Ja'far As-Sadiq sebut mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memerlukan tempat. Bila mana kita kata Allah pada tempat, maka Allah adalah makhluk. Bila mana Allah adalah makhluk, maka kafirlah orang yang kata tu. Jadi Rektor Azhar yang lama, iaitu Syekh Umar Kamil, dia cuba bahaskan menggunakan akal. Allah ada dulu ataupun, maksud dulu Allah ni ada tanpa permulaan. Saya sebut siap-siap. Allah ada dulu, maksudnya Allah ada tanpa permulaan. Ke Arash ada dulu? Allah ada tanpa permulaan. Allah ada tanpa permulaan atau langit yang ada dulu? Allah ada. Jadi waktu langit tak cipta lagi. Siapa cipta langit? Allah, betul? Sebelum Allah ciptakan langit, Allah duduk kat mana? Ini untuk orang yang kata Allah duduk dekat langit. Allah ada di mana? Allah ada tanpa tempat. Allah wujud bila makan. Maka Allah cipta langit, maka Allah pun berada fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsh. Istawa, maka Allah pun kata mereka lah. Ini saya sebut kata mereka, maka Allah pun lepas cipta langit. Bahkan ada daripada kalangan ustaz yang sebut Allah mencipta langit, kemudian hari Sabtu penat, Allah berehat. Ini akidah Yahudi. Benda ni ada tak? Ada. Disebut tak? Disebut. Siapa yang sebut? Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Public figure Malaysia. Orang public figure kita kena contoh. Contoh kita kena gam, kena menjacak uhu, semua kita kena. Tapi tak apalah. Tapi saya nak sebut kalam tersebut. Saya cakap pasal kalam kufur ini yang kita bahaskan. Maka Allah berehat sebab penat cipta. Layak ke bagi Allah penat? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lepas tu sambung. Tak penat, tak ngantuk, tak tidur. Tiba-tiba kata Allah penat. Tak apalah. Lepas tu ini atas mereka lah. Kemudian dikata Allah pun berada di atas langit. Yang kekal Allah ke langit, Allah. Maka semua makhluk akan musnah. Semua makhluk akan mati. Semua makhluk akan hilang di atas muka bumi. Bahkan kata makhluk yang terakhir akan mati siapa? Malaikat Israel. Israel ke Israfil? Israel. Bila datang Israel, bila datang Israel, maka last kali lepas malaikat Israel mencabut, malaikat kedua last apa? Malaikat Israfil. Sebab malaikat Israfil tiup sangkakala, maka diarahkan tiup sangkakala, robohlah arasy, semua langit roboh, bintang semua jatuh. Maka dicabut nyawa malaikat Israfil, dan kemudian malaikat Israel mencabut nyawa dia sendiri. Waktu tu langit ada tak? Dah roboh dah. Maka tentu Allah bagaimana? Jadi Islam sekarang ni, saudara minta Allah SWT, Islam sekarang ni sedang diperang. Islam sekarang ni sedang diperkotak-katikkan. Maka jangan kita gunakan ruang-ruang ni untuk kita beri peluang pada orang kafir menghina Islam, untuk beri peluang pada orang Kristian main-mainkan Islam. Bila kita kata macam tu, orang Yahudi pun katalah, hujang kau pun sama macam aku, kata Allah kat langit. Yang kata Allah berehat pada hari yang ke-6 lepas mencipta, hari ke-7, hari ke-6 lepas mencipta langit, hari Sabtu. Itu adalah akidah orang Yahudi. Yang bagi peluang pada orang-orang kafir untuk rosakkan Islam, kerana hujah tersebut datang daripada diri kita sendiri, pada orang Islam sendiri. Kemudian makhluk yang pertama Allah cipta, lepas tu siapa?
Lepas dah kiamat, makhluk pertama Allah cipta siapa? Saya tak bahas syurga neraka kekal lah. Maka malaikat yang pertama kali hidup siapa lepas tu? Maka ulama kata makhluk pertama yang Allah kembalikan nyawanya adalah malaikat Israfil. Sebab apa? Bila cipta malaikat Israfil diarahkan untuk tiup semula sangkakala untuk menghidupkan semua orang. Ayuh. Ma makna asyhadu an la ilaha illallah ijmalan. Makna asyhadu an la ilaha illallah ijmalan, a'tarifu bilisani wa a'taqidu biqalbi an la ma'buda bihaqqin illallah. Ay la ahadu yastahaqqu an yatazallula lahu nihayata at-tazalluli illallah. Wa hadhihi hiya al-ibadatu allati min sarafiha li ghairi Allah ta'ala صار مشركا وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة كما زعم بعض الناس. قال الإمام تقي الدين السبكي العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. Jadi soalan sebenarnya, apakah maksud makna asyhadu an la ilaha illallah secara ijmal? Mana secara umumnya apa maksud bila mana orang mengucap kalimah la ilaha illallah? Maka maksud secara umumnya a'tarifu wa a'taqidu wa aiqanu wa atayat jangan sebut aywa itu dah sebut atayakinu, dan aku meyakini tiada Tuhan melainkan Allah. Maka al-Imam Ahmad Rifai qaddasallahu sirah menyebut, apa maksud la ilaha illallah? Tiada Tuhan melainkan Allah. Ai al-mutasif, yang mana bersifat bisifatil kamal, yang mana la ilaha illallah, Allah yang dimaksudkan adalah Allah yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Wa munazzahahu, dan tersuci, terselamat daripada sifat an-naqais, sifat-sifat yang terkurang pada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqidu biqalbi an alla ma'bud bihaqqin illallah, tiada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ai la ahadun yastahiqu ayyutadallah lahu nihayah at-tadallul illallah, iaitu tiadalah pengakhiran yang sebaik-baik pengakhiran, tiada hujung kepada penghayatan melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada setiap orang mukallaf, iaitu akhir sekali adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ibadah allati man sarfa li ghairillah sara musyrikan. Inilah ibadah yang mana apabila dia cuba melakukan suatu perbuatan, bila mana dia cuba melakukan satu pekerjaan tidak diniatkan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka syiriklah dia. Musyriklah dia. Kenapa? Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala kerana pekerjaan dia hari ini, dia berada dalam majlis ilmu pada hari ini, bukan niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke sekolah pun bukan kerana Allah. Segala kerja dia bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang kita sebut adalah Allah yang mempunyai sifat-sifat yang kamal. Bukanlah Allah yang dikotori, Tuhan yang diselaputi dengan segala sifat-sifat kekotoran, sifat-sifat keburukan, sifat-sifat kekurangan, dengan asyabhu at-tashbih wa tajsim, yang sama seperti makhluk. Dengan sama seperti makhluk. Tak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata al-Imam Taqiyuddin As-Subki, jadi Imam Taqiyuddin As-Subki antara ulama yang sezaman dengan al-Imam Ibn Taymiyah. Jadi dan Imam Subki antara ulama yang kuat membahaskan mengenai Ibn Taymiyah, ulama yang banyak melawan pandangan-pandangan Ibn Taymiyah, sehingga kan ditulis sebuah risalah. Ini antaranya banyak, Al-I'tibar bil Baqa'i Al-Jannah wan Nar, iaitu perbahasan mengenai kekalnya syurga dan neraka selama-lamanya. Maka dia sezaman. Maka kata al-ibadah aqsa ghayatul khusyu' wal khudu'. Jadi ibadah itu perlukan kekhusyuk dan khudu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah. Ma makna al-wahidu idza utliqa 'ala Allah?
معنى الواحد أن الله لا شريك له في الألوهية ولا معبود بحق سواه. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد سورة البقرة. وقال الإمام أبو حنيفة في الفقه الأكبر والله واحد لا من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له. Jadi sebelum tu ada yang atas tu kata walaisa ma'nah mujarrad nida au isti'anah au istighatsah kama za'ama ba'dun nas. Jadi kata kat sini kita tengok balik dia kata wa hadhihi hiya ibadah allati man sarafaha li ghairillahi ta'ala sara musyrikan. Walaisa ma'naha mujarrad an-nida, iaitu maksudnya setiap perbuatan yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang itu musyrik. Dan bukanlah maksudnya bila mana kita memohon pertolongan an-nida ya ayatuha Allahu akbar au isti'anah mohon pertolongan au istighatsah ataupun tawasul menyebabkan seorang itu jatuh kepada kemusyrikan, jatuh kepada syirik. Sebab apa? Banyak ulama kumpulkan hadis-hadis baginda Nabi yang mengatakan harus bertawasul kepada orang-orang soleh, bertawasul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighatsah mohon pertolongan, ya Rasulullah aghithni. Jatuh kafir tak? Tak. Maksudnya kita beristighatsah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang memakbulkan, menggunakan, memberi pertolongan. Saya nak tanya, adakah kitab ni sahaja yang sebut mengenai istighatsah, tawasul, isti'anah selain daripada Allah Subhanahu wa taala hukumnya harus? Kitab ni sahaja ke ada kitab-kitab lain? Ada kitab-kitab lain selain daripada Syekh Abdul Wahab Al-Harari dan anak-anak murid dia? Ada tak ulama-ulama lain yang bahaskan hukum yang sama? Ada. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, Imamul Haramain, cukup turut membahaskan perbahasan ini dalam kitab Mafahim Yajibu Antusaha. Dan ulama-ulama yang lain, sebagai contoh Syekh Malik Sa'di, kita sebut yang muasarah yang kenal, Syekh Malik Sa'di, mantan mufti mufti Iraq satu ketika dahulu, pun membahaskan keharusan beristighatsah, beristi'anah, bertawasul dengan Nabi, orang soleh, sama ada hidup ataupun mati. Syekh Zaini Dahlan, ulama zaman dulu, mufti mazhab Syafi'i, yang menyaksikan kejatuhan Islam pada ketika itu, yang menyaksikan bagaimana tentera-tentera Muhammad bin Abdul Wahab ataupun dinamakan dengan golongan Wahabi datang ke tanah haram, membongkar, merosakkan tanah-tanah haram, merosakkan asar-asar Nabi SAW. Benda disaksikan oleh Syekh Zaini Dahlan. Dia kata hukum dia harus. Syekh Ramadan Buti kata hukum dia harus. Ramai lagi, bahkan ustazah, ustaz, lebih ramai lagi nama-nama ulama, bahkan tuan-tuan guru ustaz, tuan-tuan guru ustazah pun cukup, turut membahaskan hukum harus bertawasul, beristighatsah dengan yang hidup ataupun yang mati. Jadi kita tengok ma ma'nal wahid idza utlika ala Allah. Apa yang dimaksudkan satu bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna wahid anna Allah la syarikalah fil uluhiyah wala ma'bud bihaqqi siwa, iaitu maksud wahid adalah Allah Subhanahu wa taala tidak berkongsi kepadanya. Maksud tidak berkongsi, tidak ada dua bagi Allah. Maksud satu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak berkongsi dalam penyembahan. Maksud kita solat, aku solat kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat yang pertama. Niat kedua kerana ustazah ada belah kiri aku ni. Syirik tak syirik? Syirik khafi. Yalah, kalau sebut syirik habis memang segala amal ibadah kita. Tata hari ni orang duduk atas kursi pakai serban pun sebab Ustaz Syafi'i pun ada. Pakai serban Ustaz Syafi'i kecil, kita pakai besar lagi. Amin tu. Iaitu dia mensyirikkan setiap perbuatan dia, dia menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud dia idza utlika ala al-wahid al-Allah, maksud Allah Tuhan yang satu, yang selayak-layaknya dikembalikan segala amal perbuatan, niat dan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ma'bud bihaqqin siwa, dan tak adalah yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa ilahukum ilahun wahid, suratul Baqarah. Jadi al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu anhu dalam kitab Fiqhul Akbar. Itu saya sebut Fiqhul Absat. Dia ada tiga, Fiqhul Akbar, Fiqhul Absat dan Fiqhul Asghar. Fiqhul Akbar nipis kitab dia, perbahasan yang cukup ringkas. Fiqhul Absat pun sedikit juga. Ada duit lebih tu beli kitab tu, boleh rujuk. Tu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar.
Dan kalau baca kitab tu kita tak lari. Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dalam menyusun akidah tidak lari pun daripada manhaj Al-Imam yang 4. Bahkan tidak lari pun daripada akidah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata Imam Abu Hanifah, wallahu wahidun la min tariqul adad. Jadi satunya Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu daripada bilangan. Kenapa tak boleh kita kata satunya Allah pada satunya bilangan? Kerana satunya bilangan ada dua. Dan ada juga setengah. Wahid yakbilu ayang kisim. Benda yang satu layak pada dia untuk dibahagikan. 1/2, 1/, jadi rubah. Maka taklah kita kenal Allah Subhanahu wa taala ini dengan satu yang bilangan. Tetapi walakin min tariqa annahu la syarikalah. Tapi satu yang disebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu yang esa, satu yang tiada kongsi padanya. Maka esa zat Allah Subhanahu wa taala ini terbahagi. Sebelum tu, esa zat, apakah itu esa zat? Maka disebut oleh para ulama, bahkan ulama-ulama tanah Jawi juga menyebut, tidak tersusun daripada bahagian. Maksudnya tidaklah satunya Allah Subhanahu wa taala, esanya Allah Subhanahu wa taala ini adalah hasil gabungan daripada jirim-jirim dan apa nama jirim-jirim dan arad. Tu bahasa Arabnya jirim-jirim. Kan kita ngaji setiap benda ni ada jirim, sama ada rapat pengaji sains Nur Marin. Maka tidaklah layak pada Allah Subhanahu wa taala, esanya Allah itu bukanlah esa terkumpulnya jirim-jirim. Barang siapa yang kata esanya Allah, satunya Allah dengan terhimpunnya jirim-jirim, maka kafirlah. Ustaz ni kafir. Bukan saya yang kafir, tapi agama yang mengkafirkan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Satunya kita hari ini adalah hasil gabungan jirim-jirim dan jisim. Jumpa daripada apa nama ni? Daripada pinggang sampai ke dada. Kita panggil seorang ke? Kita panggil apa? Kita pun tak tahu nak panggil apa. Tapi bila dah gabung ni semua, baru kita sebut seorang. Esa perbuatan. Tadi esa zat dan keduanya esa perbuatan. Maka esa perbuatan kata para ulama, tiada berkuasa yang mencipta. Maknanya tiada kuasa penciptaan yang mampu mencipta melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan esanya Allah dalam mencipta, dalam esa Allah dalam perbuatan adalah Allah mencipta tanpa memerlukan bantuan. Itu maksudnya esa. Jadi hari ni api panas tak api? Jadi yang mencipta panas api ataupun Allah? Boleh tak kata Allah dan api yang mencipta panas? Bila kita kata api yang mencipta panas, maka syirik kita. Syirik kenapa? Kerana kita menduakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut tadi, kita meyakini esanya Allah pada zat dan esanya Allah pada perbuatan. Tapi bila kita kata api yang menyebabkan panas, api yang menyebabkan melecur, maka kita nafikan esanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pisau yang menyebab terbelahnya buah apel, yang menyebabkan luka, maka kita menafikan esa perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ahmad Rifai qaddasallahu sirrah, al-khalqu kulluhum la yadurru wa la yanfa'un. Jadi kata Imam Rifai, makhluk, pisau makhluk tak? Kita bahas tadi, pisau adalah makhluk. Maka tidak makhluk la yanfa'u wa la yadur, tidak mampu memberi manfaat, bahkan tidak mampu memberi kemudaratan. Wa hadzal hijab li 'abdihi. Dan inilah hijab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dalam hati dia, dalam keadaan dia beriktikad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia masih merasakan makhluk memberi manfaat kepada dia. Dia masih merasakan makhluk yang memudaratkan dia. Maka ini adalah hijab untuk dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam, faman rafa'a tilkal hijab, barang siapa yang mengangkat hijab, iaitu dia menafikan makhluk memberi manfaat dan memberi kemudaratan, wasala ila Allah, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud nak jadi wali. Itu kita bahas cara jadi wali. Hari ni kita bahas lagi nak jadi wali.
Kita kena etikad, kena jazamkan yang diri kita makhluk, tidak mampu beri manfaat, bahkan tidak mampu memberi kemudaratan kepada diri kita. Andai kata kita berjaya mengangkat ni hijab ni, maka kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka walilah kita. Senang jadi wali. Tapi yang senang tu hari ni tak pernah kita jadi wali. Mungkinlah ada kalangan kita wali. Kalau ada pada kalangan kita wali, mudah-mudahan lah. Mohon doa untuk kita bersama. Taklah bakal wali. InsyaAllah. InsyaAllah. Ma makna al-ahad? Qala ba'dul ulama huwa bimakna al-wahid. Wa qala ba'duhum al-ahadu huwa alladhi la yaqbalu al-inkisam. Ay laysa jisman, li'anna al-jism yuqbalu al-inkisam aqlan. Wallahu laysa jisman. Qala ta'ala Qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Wa qala ta'ala fi zammil kuffar wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a, surah Az-Zukhruf. Wa qala al-imam Abul Hasan al-Ash'ari fi kitab an-Nawadir, man i'taqada anna Allah jismun fa huwa ghairu 'arifin bi rabbih wa innahu kafirun bihi. Jadi ini pun kita dah sebut tadi, kita dah sebut perbahasannya dalam Al-Wahid. Dan insya-Allah ni soalan terakhir, kemudian ada beberapa perbahasan yang kita nak sebut, nak kongsikan bersama. Jadi kita ambil masa sedikit lah. Jadi kata qala badul ulama huwa bi makna al-wahid. Jadi ahad tu maksudnya sama dengan wahid. Wahid Allah, esanya Allah pada, kena ingat, esa Allah pada zat dan esa Allah pada perbuatan. Wa qala ba'duhum al-ahad huwa alladhi la yaqbalu al-inqisam. Maksudnya ahadnya Allah, esanya Allah, satunya Allah, esa yang satu yang tidak boleh menerima padanya pembahagian. Tak boleh jadi setengah, tak boleh jadi rubek, bahkan tak boleh pertambahan, tak boleh jadi dua. Bila kata dua, syirik. Bila kata wahid, kena yakin wahid Allah Subhanahu wa taala. Maksud seluruh perbuatan yang ada hari ini, baik dan buruk, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan Mu'tazilah kita sebut tadi, ada Mu'tazilah yang jatuh kepada kekufuran kerana kalam-kalam mereka. Antara yang lain, mereka menafikan perbuatan jahat datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kata esanya Allah dalam melakukan segala perbuatan. Tiba-tiba kita kata perbuatan jahat adalah bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mensetengahkan esa yang satu tadi. Maksudnya Allah yang mencipta baik dan Allah cipta jahat. Benda-benda dua tu kena serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah bagi pada manusia pilihan. Allah anugerahkan manusia qalbun wa aklun, hati dan akal, untuk iktisab, untuk dia pilih sama ada dia nak hadir dalam kelas majlis ilmu ataupun dia nak tinggalkan majlis ilmu, sama ada dia nak istiqamah dalam majlis ilmu ataupun dia minggu depan dah ponteng dah. Jadi pilihan baik dan jahat itu diserahkan kepada urusan manusia. Tapi hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ai la yaqbalu inkisam, ayu laisa jisman, dan tidaklah Allah SWT itu jisim yang boleh dibagi-bahagikan. Li'annal jismu yaqbalul inkisamu aklan, kerana perkara yang jisim boleh terima inkisam, boleh dipecahkan. Cawan jisim, dibaling pecah, maka dia terbahagi-bahagi, terlerai-lerai, maka tidak layak bagi Allah itu digelar sebagai jisim. Maka barang siapa yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala dengan jisim yang soreh, dengan kenyataan yang nyata, maka jatuh kepada kekufuran. Firman Allah, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, esa. Qala Allah Ta'ala fi dhimmil kuffar wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a. Yang mana mereka ni membahagi-bahagikan Tuhan mereka. Yahudi mengatakan Allah ada anak. Anak Allah adalah Yahudi, Sayyidina Uzair. Ada yang kata Sayyidina Daud, Uzair. Yang keduanya Nasrani, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada anak, iaitu Sayyidina Isa alaihi salatu wasalam. Maka kata al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari fi kitabih An-Nawadir, man i'taqada anna Allahu jisman, barang siapa yang meyakini, beriktikad
Allah Subhanahu wa taala jisim, fa huwa ghairu arifin bi rabbi. Maka dia bukan al-arifu billah. Dia bukan orang yang mengenal Tuhan dia. Wa innahu kafirun bih. Sesungguhnya dia mengkafirkan. Maka jatuhlah pada dia kekufuran kerana dia menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man za'ama anna ilahana mahdud. Barang siapa yang menyebut, menyatakan, berpandangan Tuhan kita ilahana mahdud, ada padanya had-had yang tertentu, sama ada jihad dan sebagainya, faqad jahila khaliqul ma'bud ataupun rabbul ma'bud. Maka sesungguhnya dia jahil terhadap Tuhan yang disembah. Dan kata disebutkan oleh Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah satu orang tasawuf, orang sufiah bagi orang yang cukup alim, alimah bagi orang perempuan, satu orang wali perempuan, iaitu Rabi'atul Adawiyah. Makamnya di Mesir. Lawa makam dia, ada bunga, kain putih penuh, lawa makam Rabi'atul Adawiyah. Yang diriwayatkan daripada Al-Imam Nu'aim bin Hammad, katanya, man syabahallahu bi khalqih, barang siapa yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, faqad kafar, maka kafirlah dia. Dan kata Syekh Mahmud Khattab As-Subki, imam nama Imam Subki, dalam kitab Ithaful Kainat, waqad ajma'a ijma' as-salaf wal khalaf, sungguhnya telah berhimpun, bahkan telah terhasilnya ijma' as-salaf wal khalaf, iaitu golongan salafus salih 300 tahun selepas kewafatan Nabi SAW, wal khalaf, dan golongan mu'taakhirin yang kita sekarang ni berada dalam golongan khalaf, ala man ittaqada, barang siapa yang beriktikad annallahu ta'ala fi jihatin, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berarah, sama ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, fahuwa kafir, maka dia kafir. Berkata Al-Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, la yuqal aina liman ayyanal aina. Tidak disebut, la yuqal, tidak disebut, tak ditanya aina, di mana Allah. Tak ditanya aina liman ayyanal aina, orang yang menciptakan aina, bukan orang. Nauzubillah, astagfirullahalazim. La yuqal aina liman ayyanal aina, tidak disebut aina liman ayyanal aina, tidak disebut di mana, bagi yang menciptakan di mana. Siapa yang menciptakan di mana? Yang ciptakan arahnya Allah. Maka kenapa perlu tanya pada Allah di mana Allah? Allahu alam. Ini perbahasan akidah. Perbahasan akidah kita tasamuh, maksud dia perbahasan akidah ni tak ada tasamuh, maksud dia perbahasan akidah, perbahasan usul. Itu yang tak Muslim kafir, tak kafir Muslim, dua je. Itu perbahasan akidah. Kita bukan Mu'tazilah. Kita sebut tak syurga neraka, tak neraka syurga. Mu'tazilah ada satu pandangan, manzilun baina manzilatain, tak syurga, tak neraka, duduk tengah-tengah. Ya Allah, ya Tuhanku, neraka kau panas ya Allah, syurga kau ni aku tak mampu nak masuk. Kalau tak aku akan atas tembok tengah-tengah pun jadilah ya Allah. Itu Mu'tazilah. Manzilun baina manzilatain. Dan ini adalah sebab Al-Imam Abu Hasan Asy'ari dia meninggalkan Mu'tazilah dengan dia membuka jubah dia. Aku tinggalkan Mu'tazilah sebagaimana aku melemparkan jubah aku. Allahu a'lam. Mudah-mudahan kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai soalan yang ditanyalah hari tu, ada orang tanya mengenai, kita dah sebut dah, maksudnya saya pun tak sempat nak mencari perbahasan mengenai di mananya ibu bapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tu tak boleh. Jadi mengenai di mana baginda Nabi, di mana mak ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda ni khilaf. Sebagian ulama kata di neraka dan sebagian ulama lagi kata di syurga Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kata perkara khilaf ni, kenapa kita tak menangkan mak ayah Nabi? Kita sebut khilaf tak? Kita sebut khilaf. Tapi jadi kita pun bahas perkara ini adalah perkara khilaf. Sesungguhnya mak ayah Nabi dalam neraka. Kalau khilaf, kenapa tak nak selamatkan mak ayah Nabi dalam syurga?
Selamatkan. Nak juga diisbat. Kenapa? Oh, dalil saya kuat. Mung kuat. Ingat itu balik. Ada dalil tapi tak kuat. Kita pun yang kata dan juga ada dalil. Bahkan dalil kita lebih kuat. Jadi bila orang tanya kita, sebenarnya saya pun tak berminat nak bahas panjang-panjang perkara mak ayah Nabi SAW di mana. Sebab takut-takut kecil hati baginda Nabi SAW. Tapi itulah, Islam hari ini diserang, Islam hari ini dihina, Nabi Muhammad dihina. Maka kenapa lagi kita nak tambah kehinaan dengan mengatakan mak ayah baginda Nabi dalam neraka? Sedih tak? Kalau kita Islam, mungkinlah Ali Islam tapi abah dia ni orang kafir. Orang duk, kau tu tak abah kau neraka. Sedih agak-agak. Sedih. Nabi pun, Nabi jadi Rasul 40 tahun. Tak sempat lagi nak, wahai ayahku, jom masuk Islam. Tapi itulah bila sebut khilaf ni, maka kalau boleh lah, saya menyeru sahabat-sahabat bila mana anda kata dalam usrah, kan saya sebut, usrah ni gemar bahas ayat Quran. Okay, kita buat kumpul, baca ayat Quran, seorang satu ayat, baca. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Apa pandangan awak? Adik-adik, apa pandangan adik terhadap ayat ini? Ketahuilah barang siapa yang mentafsir ayat Quran gunakan akal dan logiknya, celakalah bagi dia. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Ini hadis. Falyatabu maqadahu minan nar. Ada satu riwayat lagi. Barang siapa yang mentafsir ayat Quran menggunakan akal fikirannya, falyatabu maqadahu minan nar. Maka telah tersedia tempat dia di neraka Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tafsir ayat tersebut hari yang dia tafsir hari ini betul. Jadi kalau buat usrah, adakan satu pertemuan usrah. Jadi pastikan ada rujukan-rujukan. Buka tafsir Al-Qurtubi, Al-Baydawi, buka tafsir-tafsir untuk mentafsirkan. Sebab ini mereka ahli. Mereka cukup syarat untuk digelar Al-Mufassir. Aywa. Jadi mengenai mak ayah Nabi, bila mana bahas dalam usrah dan sebagainya, kalau boleh kita menangkan. Kita kata mak ayah Nabi SAW di dalam syurga. Jadi hadis kemarin saya salah baca. Kemarin saya sebut minggu lepas, saya sebut inna abaka wa abi. Riwayatnya inna abi wa abaka. Ayah aku dan ayah engkau. Jadi kisah ni tambah panjang lagi ni. Kan ada satu perbahasan yang lain. Inna abi wa abaka finnar. Jadi hari itu Nabi tanya. Jadi para sahabat, tanyalah apa yang kau nak tanya. Tanyalah. Bangun seorang kata, ya Rasulullah, abah aku siapa? Ayah aku siapa? Maka kata Nabi, Abu Kafulan, ayah engkau sekian. Maka dia bangun seorang lagi, ya Rasulullah, ayah aku dekat mana? Baginda Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu orang yang keras. Sayyidina Umar merah padam muka dia. Kata, perangai. Saya buat perangai. Tanya soalan bukan-bukan. Tanya soalan ayah aku siapa? Ayah aku kat mana? Tapi baginda Nabi sabar. Dan ini juga dalil kata baginda Nabi SAW diberikan mengenai pengetahuan mengenai ilmu-ilmu yang gaib. Mana ilmu gaib? Mana ayah dia mana? Ayah dia kat mana? Semua baginda Nabi tahu. Yang soalan yang pertama memang dia ditohmah sebagai anak zina. Engkau ni anak zina, mak kau berzina. Maka itu dia tanya sebab Nabi kata, tanyalah hari ni kau tanya aku jawab. Ayah aku siapa? Fulan bin Fulan. Balik-balik tanya, mak. Nabi kata ayah aku Fulan bin Fulan. Betul lah, itulah suami aku. Engkau bukan anak zina. Bangun orang kedua, ya Rasulullah, ayah aku di mana? Dan Nabi juga tak lawyer buruk. Kira orang tanya, ayah aku kat mana? Kalau orang tanya, ayah saya kat mana Ustaz? Tidurlah kat Malaysia. Jadi Nabi tahu ayah dia dah meninggal. Nabi tak kata ayah kau kat kubur. Nabi tak sebut. Nabi kata ayah kau kat neraka. Maka Allah Maksud Selamat, ada riwayat kata bagi Nabi tersebut, inna abi wa abaka finnar. Ayahku dan ayah kau di neraka. Dan ataupun kata riwayat lain, Nabi nampak muka dia dah berubah. Dia macam sedih. Dia tanya, habis kalau abah aku dah neraka, ayah kau kat mana Rasulullah? Maka Nabi pun sebut, inna abi wa abaka finnar. Ayah aku dan ayah engkau di neraka. Maka ulama bahas hadis ni. Yang pertama kata Habib Ali Jufri. Syekh Habib Ali Jufri dia bahas. Dia kata waw ni waw istiqnaf.
Walaisa wawil ataf. Macam kelas Dr. Yusuf Sahimat kan. Waw istiqnaf. Kalau tak tahu waw istiqnaf, jangan nak sembang kata ayah Nabi dan neraka. Kalau tak ngaji waw pun tak cerdik, tak payah kata ayah Nabi dan neraka. Ngaji dulu. Waw ada 15 waw. Waw ma'iyah, waw istiqnaf, waw ataf. Maka waw ni bukan waw ataf. Waw istiqnaf ni waw apa pula? Waw istiqnaf, bangsa Arab titik noktah ni dia kurang, dia tak ada. Maka dia mula ayat dengan kalimah waw. Kalau perasan kalau Syekh duk ceramah-ceramah, dia akan sebut wa. Maksud tu ayat baru. Jadi Nabi sebut inna abi, ayah aku, senyap. Wa abaka finnar, ayah kau dalam neraka. Ayah aku, senyap, tak ada apa-apa. Ayah kau dalam neraka. Itu wal istiqnaf. Kerana iaitu dan nak bagi sahabat tersebut kecil hati. Yang kedua, hadis ini zonniyah, iaitu dia dalam martabat zon, bukan qat'iyah. Qat'iyah dalil Quran ataupun mutawatir lah. Jadi hadis ni zon yang dia bercanggah dengan ayat Quran. Ayat Quran kata apa? Tidaklah kami mengazab hatta nab'asa rasulah, sehinggalah kami mengutuskan rasul. Zaman Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam nak bertemu dengan zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 tahun. Tak ada satu orang rasul, tak ada satu orang nabi. Ada orang kata ada nabi, tak ada satu orang nabi, tak ada satu orang rasul sepanjang tempoh 500 tahun. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'asa rasulah, dan tidaklah kami mengazab sehinggalah kami utuskan rasul. Maka tak ada rasul dalam tempoh 500 tahun. Baginda Nabi lepas 40 tahun baru jadi rasul. Lebih dalil tu lebih qat'iyah, lebih kuat untuk mengatakan mak ayah Nabi sebagai ahli fitrah yang dijaminkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi riwayat cerita yang lain, dalil yang ketiga, kisah Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Panjang nak kelas kita. Tak apa, insya-Allah ada berkat ni insya-Allah. Kata Imam Ahmad Rifai tadi, barakatul waktu. Berkat waktu itu bila mana hamba berada dalam tu, dia dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-An'am mengenai kisah Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhiza asnama, iaitu ayah Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim li abihi, berkata Ibrahim kepada ayah dia Azar. Jadi disebut Azar ni, ulama semua setuju. Orang kafir kita boleh doakan ke tak? Tak boleh. Tak boleh doakan Allah maafkan, ampun dosa orang kafir. Dalam surah lain Sayyidina Ibrahim berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Dalam surah Al-An'am katanya, wa idh qala Ibrahim li abihi wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhiza asnama, engkau buat patung ni. Maksud dia syirik, dia yang buat patung. Jadi dalam kaedah bahasa Arab, abun, ayah abun boleh disebahkan kepada pakcik. Tapi walid, dialah orang yang mengadakan anak. Walid confirm itu ayah. Orang Arab Fusha, kalau betul budak ni budak Arab Fusha, kita tanya, aina abuka, mana ayah kau? Dia akan cakap, abi awil ammi, ayah aku ataupun pakcik aku. Dia akan sebut. Tapi kalau kata aina waliduka, mana ayah kau? Ada kat dalam, iaitu ayah dia saja. Jadi ayat Quran yang Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku, ampunkan kedua ibu bapa aku dengan kalimah walid. Maka di ulama sebut nama ayah Nabi Ibrahim Tirah, ataupun dalam riwayat lain Tarikh, nama ayah Nabi Ibrahim. Abi Azar, pakcik Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka abi, inna abi, kalau kata betul lah Nabi sebut abi tu bukan waw istiqnaf, ayah aku tadi dalam neraka, siapa ayah tu? Ada yang kata Abu Talib, ada yang kata Abu Jahal. Pakcik Nabi tak? Pakcik juga. Dan neraka tak? Abu Jahal pun boleh neraka. Abu Talib ada ulama tulis kitab untuk kata dia adalah Muslim. Antara kitab tulis Syekh Zaini Dahlan ada tulis perbahasan mengenai itu. Itu antaranya. Dan ada hadis yang lain walaupun dhaif. Hadis tersebut katanya Allah SWT, sesungguhnya ayah dan mak Nabi Muhammad dihidupkan untuk mengucap kalimah syahadah, kemudian dimatikan. Pelik ustaz ni, dah mati-mati macam mana boleh hidup? Kau beriman tak dengan kisah Sayyidina Musa hidupkan orang mati? Dan kisah Baqarah dia?
Beriman tak? Oh, Nabi Musa boleh pula hidup orang mati. Nabi Muhammad kau tak boleh nak percaya. Itu pelik. Nabi Musa kisah dihidupkan orang mati, betul? Orang tu mati. Nabi Muhammad mustahil. Dhaif, ada tu dhaif, Imam Suyuti sebut. Bahkan Al-Imam Muhammad Ibrahim Baijuri dia tulis dalam kitab dia, sebut dalam kitab dia berapa matan. Habbambahun Nabi madidi fadla ala fadli wa kana bihi ra'ufa fahya ummuhu wa kadha abahu li imani bihi fadlan munifa fasallim faqadir bidzal qadir wa in kana al hadis bihi dha'ifa. Jadi kata kat sini habbambah, kerana cinta Allah kepada Nabi, Allah anugerahkan dia anugerah demi anugerah. Kerana Allah bersifat rauf. Fa ahya ummuhu wa kadza abahu, dan dihidupkan emak dia, begitu juga ayah dia. Li imanu bihi fadlam munifa, dihidupkan mak ayahnya kerana kemuliaan yang diberikan kepada baginda Nabi. Fasallim fal qadimu alal qadir, maka sejahterakan, iakan semuanya Allah mampu buat apa yang Allah nak buat. Wa in kana al hadisi bihi dha'ifa, walaupun hadis tersebut hadis yang dhaif. Kata syair, aiqanan annal aba nabi wa ummuh ahyahuma rabbul karimul bari. Aku yakin kata syair, mak ayah Nabi dihidupkan. Sesungguhnya Allah ni karimul bari, karimur rahimul bari. Sifat Allah ni sifat penyayang. Bahkan baginda Nabi, Syekh, sayang Allah pada baginda Nabi. Tak disebut nama Allah, melainkan disebut sekali dengan nama baginda Nabi. Tak diiktibar Islam, melainkan disebut la ilaha illallah, digandingkan dengan nama Muhammadur Rasulullah. Dan akhir kata hadal hadis wa mimman yaqulu bidhafi. Hadis ni memang ada ulama kata dhaif. Fahuwa dhaif indal haqiqatil ari. Dan sebenarnya orang kata dhaif, akal dia ni yang sebenar dhaif. Akal dia dhaif apa? Kisah Sayyidina Musa dia boleh terima, tapi tiba-tiba kisah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Makhluk, Sayyidun Nas, tak boleh nak diterima. Allahu a'lam. Itu mengenai kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat saya, benda khilaf kita pun tak suka nak bahas, tapi ada kata dibahaskan juga. Saya mohon sama-sama kita menangkan, letakkan mak ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala.